ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan kurnianya kita berkumpul, kita dapat bersama-sama berpuasa. Alhamdulillah kita dah puasa dah semalam. Kita sedang melalui arahan ataupun tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kita perlu kepada menahan diri kita. Saya silap baca tadi la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita dengan berpuasa ini, Allah kata supaya kita ni menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu di antara illah ataupun sebab ataupun matlamat daripada pensyariatan puasa seperti mana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tu. Kita bukan saja kena menahan daripada makan dan minum, tetapi menahan daripada kita melakukan berbagai-bagai perkara yang tak sepatutnya yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Maka sebenarnya Allah bagi kita berpuasa ini sebenarnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum ni pun ada orang dah berpuasa dah. Golongan-golongan atau pengikut-pengikut Nabi dan para Rasul yang sebelum ni pun dah berpuasa dah. Cumanya mungkin ada perbezaan daripada segi pensyariatan dan tata cara berpuasa itu sendiri. Jadi puasa ini bukanlah satu perkara yang hanya Allah wajibkan kepada kita sahaja, tetapi Allah dah wajibkan dah kepada umat-umat yang terdahulu. Semoga dengan puasa tu betul-betul kita mendapat ketakwaan, kita mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diminta untuk masuk kepada bab puasa. Sebenarnya tak banyak sangat hadis dalam bab puasa. Harap-harapnya boleh habislah hari ni. Harapnya lah, kalau tak sempat kita sambung jugalah nanti sesi yang akan datang. Tapi bila saya belik-belik, sebenarnya ada satu lagi bab yang berkaitan dengan bulan puasa tetapi tidak disebutlah riwayat-riwayat berkaitan dengan hadis di dalam itu. Tetapi saya rasa macam kita elok juga sentuh sedikit supaya kita dapat melihat figura besar di dalam mazhab Syafi'i ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ini, bagaimana dia meletakkan ringkasan tentang zikir-zikir salat tarawih. Boleh saya patah balik sikit je muka surat 344. Boleh silakan Ustaz. Muka surat 344, tak jauh pun kalau siapa yang ada saya katakan intin tu selak-selak yang sebelum tu ada 4 atau 3 atau 2 bab sebelum kitab berpuasa itu, zikir-zikir berpuasa itu. 344 zikir salat tarawih, sebab ia berkaitan dengan salat yang dinamakan oleh sebahagian para ulama sebagai salat tarawih. Okay? Sebab kalau ikut dari zaman Nabi tak pernah timbul isu nama tarawih, tetapi ulama yang terkemudian datang meletakkan nama tarawih. Kalau ikut dekat sini
dalam kitab Lawami' ini dia kata summiyat bit tarawih li'annahum kanu yatarawwahuna aqiba kulli arba'atin minha ay yastarihun. Dinamakan tarawih itu kerana mereka itu berehat dan berbuat suatu perkara yang boleh refresh ataupun mungkin minum ke ataupun berzikir ataupun nak bagi diri itu segar balik setiap empat rakaat. Selepas setiap empat rakaat mereka akan berehat sedikit. Okey. Wattafaqal ulama ala annaha al-murad min qiyam Ramadan min qawlihi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ulama berittifaq dan bersetuju bahawa yang dimaksudkan dengan tarawih itu adalah qiyam Ramadan. Maksudnya menghidupkan, mendirikan Ramadan itu dinamakan tarawih. Okey, seperti mana yang terdapat dalam Bukhari, hadis-hadis tak sebut siapa yang salat tarawih. Kalau kita tengok hadis-hadis yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada disebut siapa yang salat tarawih, tak. Tetapi Nabi hanya sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan dan menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan baginya apa yang telah dilakukannya dari dosa-dosanya. Maka itu di antara perkara yang menyebut tentang dinamakan tarawih itu kenapa. Sebelum ni mungkin ada sedikit polemik bila ada yang cuba membuat calculation bahawa tarawih itu begini-begini dan kalau tak cukup 20 tidak dinamakan tarawih. Jadi sebenarnya tidak begitu. Walaupun dekat sini kita akan tengok nanti mengikut pendapat Imam Nawawi, dia menyebut 20 rakaat, tak apa. Tetapi ada hadis lain yang lebih sahih tentang hadis Aisyah, tentang 8, tentang tidak melebihi 12 rakaat, tidak melebihi 11 rakaat dan sebagainya, apa yang dilazimi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 20 pun tidak ada masalah sebab itu dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Tetapi itu khilaf, perbahasan, polemik yang dah lama berlaku dan alhamdulillah kita lihat orang Melayu, orang Malaysia kita sekarang dah mula faham dan dah tak bergaduh dah tentang 8 dan 20 kan. Jadi AJK surau perlu melihat kepada bagaimana keadaan masyarakat setempat kan. Ramai orang tua ke, kalau dia duduk dekat Mahat Tahfiz dia boleh jalankan dengan 20, dia boleh jalankan dengan panjangnya, lama sikit sembahyang tarawih dan sebagainya untuk mengasuh, melatih pelajar-pelajar menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau duduk di kampung-kampung yang majoritinya adalah orang tua-tua, mungkin perlu dilihat kepada berapakah jumlah sebenarnya yang perlu dibuat supaya crowd ataupun orang yang datang ke masjid dan surau itu mempunyai menjadi jumlah yang ramai, dapat kita berdakwah kepada mendirikan malam dalam bulan Ramadan itu. Mungkin sebab kalau ada surau tu buat 20, mungkin ramai orang tak pergi sebab lambat nak habis dan sebagainya. Maka jawatan kuasa surau dan masjid perlu cerdik dan bijaksana dalam melaksanakan perkara ini. Pertama, kita dapat menghimpunkan ramai jemaah untuk datang ke surau dan masjid supaya kita dapat menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan cara yang betul. Yang pertama betul, maksudnya 8 ke 20 betul, tidak ada masalah. Cumanya kita melihat juga kepada objektif nak menghimpunkan orang sebagaimana Omar menghimpunkan pada ketika itu orang-orang supaya datang ke masjid. Kalaulah ramai orang dengan 20 itu dia rasa lambat, bacaan imam pun mungkin lambat dan sebagainya, dan dia rasa penat dan dia tak pergi ke surau, mungkin itu kita boleh buat selang-seli ke mungkin 8-20 mungkin, sebab kedua-duanya khilaf yang mu'tabar. Maka itu lebih melihatkan keindahan kita mengikut sunnah Nabi dan sunnah Khulafa' Ar-Rashidin tanpa kita
bertelagah tanpa kita bergaduh dan sebagainya. Sebab ada hadis yang lain kita ikut imam sampai habis itu fadilatnya besar. Jadi kalau mungkin ada makmum yang ini antara benda yang kita biasa nampak, lepas 8 je kalau dekat masjid-masjid dan surah-surah yang buat 20, lepas 8 je makmum bangun, maka dan dia tinggalkan imam dengan makmum-makmum yang hanya tinggal sajalah, jadi dia tidak dapat kelebihan menghabiskan qiyam itu dengan imam yang di antaranya fadilat yang besar. Maka kita tengok bagaimana kita boleh buat adjustment sedikit, masih lagi dalam kerangka pengamalan berdasarkan sunnah yang sahih, sehingga kita dapat betul-betul meraihkan orang-orang muda yang mungkin nak sembahyang, yang sepatutnya sembahyang dengan kualiti yang bagus, yang lama sedikit, dan juga kita meraihkan juga orang-orang tua yang mungkin tak larat dan sebagainya, tak ada kudrat yang agak terbatas. Maka sama-sama kita bergembira dengan promotion, gandaan-gandaan pahala yang Allah bagi kepada kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Itu sedikit mukadimah, saya rasa kena ada juga sikit supaya kita faham betul-betul, supaya kita dah tak bergaduh macam dulu agak teruk. Sekarang ni alhamdulillah masing-masing faham dan masing-masing dah kurang bergaduh dan sebagainya tentang perkara ini, dan kita harap itu adalah rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Imam An-Nawawi dia letak dekat dalam bab ini, bab zikir salat tarawih. Okey, dia kata apa? Dia kata salat tarawih, ketahuilah bahawa salat tarawih itu sunat, hukumnya sunnah dengan persepakatan para ulama, majoriti ulama, sepakat ulama. Ini bukan majoriti tapi sepakat. Ittifaq ini adalah sepakat di kalangan para ulama. Ia adalah 20 rakaat. Memberi salam di antara setiap 2 rakaat, memberi salam setiap 2 rakaat. Macam saya kata tadi, Imam Nawawi memilih 20, imam-imam lain memilih 8 sebagai yang paling sahih dalam bab tarawih dan sebagainya. Maka itu khilaf yang mu'tabar. Dan sifat nafsus salah, sifat salat itu adalah sifat yang sama seperti mana salat yang sebelum-sebelum ni. Sebab sebelum ini diceritakan tentang solat itu, solat ini dan sebagainya, solat-solat sunat, maka sifatnya sama saja. Maknanya wa yaji'u fiha jami'ul azkar al-mutaqaddimah ka du'a al-iftitah. Maksudnya mendatangkan zikir-zikir yang seperti mana yang dibincangkan, doa iftitah ataupun istiftah, okey, dan menyempurnakan zikir-zikir yang selainnya yang terdapat di dalam solat itu, tasbihnya kan, istighfarnya dan sebagainya, dan memenuhi dan melengkapkannya dengan tasyahud, lepas tu dengan doa selepas tasyahud yang kita dah baca dah sebelum ni, dan selain daripadanya seperti mana yang kita dah belajar. Wa hakadha in kana zahiran ma'rufan fa innama nabbahtu alaihi litasahuli aktsarin nas fihi. Aku menyebutkan benda ni sebab dia kata sebagai peringatan, sebab ramai orang mungkin tasahul ataupun disebabkan solat sunat biasa meninggalkan istiftah, meninggalkan zikir-zikir yang banyak di dalam sujud dan rukuk contohnya kan. Tapi aku sebut, dia kata untuk memberi peringatan, nabbahtu alaihi litasahul aktsarin nas, disebabkan ramai manusia mengambil ringan perkara ini. Wa hathfuhum aktsaril azkar, dan menghazafkan ataupun meninggalkan banyak zikir-zikir yang sepatutnya mereka berzikir. Wassawab ma sabaq, yang benarnya adalah teruskan membaca doa istiftah, zikir-zikir secara sempurna di dalam solat, walaupun solat itu sunat, terutama dalam solat tarawih ini. Wa amma al-qira'ah fal mukhtar alladhi qalahu al-aktsarun wa atbaqa an-nas 'ala al-'amal bihi, berkaitan dengan bacaan yang berada di dalam solat itu, menjadi pendapat kebanyakan ulama dan dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya adalah mengkhatamkan Al-Quran, secara keseluruhannya di dalam solat tarawih. Tapi perkara ini mungkin agak sukar
dalam kebanyakan surau-surau kecil ataupun masjid-masjid yang mungkin imamnya tak mampu nak menghabiskan mungkin dari segi kelancaran dan sebagainya. Sebab benda ni benda yang nyata dan realiti. Kita tak boleh nak membandingkan. Oh, dia masjid dia boleh khatamkan Al-Quran 1 bulan. Kita tak boleh nak khatamkan. Kita jadi, sebab tak ramai pun imam yang mampu untuk mengkhatamkan, dan dengan keadaan yang macam saya kata tadi, nak kena meraihkan juga orang tua-tua ni, kena fikir juga sebab perkara ini bukan satu perkara yang wajib, tetapi menjadi kebiasaan mengkhatamkan Quran 30 juzuk dalam satu bulan. Itu yang disebut. Dia bukan satu kewajipan, tetapi dia kata fal mukhtar, yang menjadi pilihan itulah, tapi dia bukan wajib. Yang pentingnya kita dapat solat tarawih dengan tenang, dengan ada rasa khusyuk dan tawaduk. Fayaqra'u fi kulli lailatin nahwul juz' min 30 juz'an. Dan dibacalah pada setiap malam itu lebih kurang 1 juzuk daripada 30 juzuk tu, sehinggalah sampai kepada penghabisan. Cumanya kita kadang-kadang kita solat dalam 29 hari sahaja. Itu sebab setengah masjid yang agak laju sikit dan imam dia lancar dan dia boleh baca bacaan secara hadar atau tadrij itu dalam bentuk yang makhraj ini diraikan betul-betul, bacaan yang bagus, cepat tetapi bagus, menepati keperluan dan kehendak bacaan yang betul, maka dia akan baca mungkin satu juzuk setengah ataupun 2 juzuk satu malam. Okey. Dan dia kata dekat sini, dia kata kamu janganlah meniru, dia kata. Dia bagi peringatan, dia kata janganlah meniru sebahagian daripada kejahilan. Dia sebut kat sini, dia kata jahalatu a'immati kathir minal masajid. Dia kata, bukan saya yang kata, tapi dia yang kata. Janganlah meniru perkataan jahil itu diterjemahkan dengan tidak berpengetahuan. Maksudnya terjemahan ini agak berlapik lah. Kalau di sini dia kata jahalatu. Maksudnya kejahilan ataupun kurang pengetahuan. Banyak dia kata imam-imam dekat masjid yang membaca surah Al-An'am secara keseluruhannya pada rakaat yang terakhir pada malam yang ketujuh pada bulan Ramadan. Dia sebut benda-benda yang berlaku. Mungkin tak berlaku dekat tempat kita, tetapi dia berlaku pada zaman dia, ataupun sampai perkara itu kepada telinga Imam An-Nawawi dan dia tegur benda ni. Sebab ada sebahagian daripada imam masjid mungkin disebabkan kurang pengetahuan tentang itu ataupun salah faham tentang beberapa fakta di dalam agama, mereka membaca surah Al-An'am secara keseluruhannya pada rakaat yang terakhir pada malam yang ketujuh dalam bulan Ramadan, dengan keadaan mereka menyangka bahawa ianya turun secara sekaligus. Mereka menyangka bahawa surah Al-An'am itu diturunkan secara sekaligus, maka dibacakan keseluruhannya pada rakaat yang terakhir. Lepas tu Imam An-Nawawi dia kata apa? Wa hadhihi bid'atun qabihatun wa jahalatun zahiratun mustamilatun ala mafasid kathira. Okey. Jadi perkataan bid'ah ni bukan, Imam Nawawi pun sebut bid'ah. Kalau benda tu tak ada, dia akan sebut bid'ah. Dia kata inilah bid'ah yang jahat, yang bid'ah yang teruk, dia kata, dan kebodohan yang jelas, yang mana secara dia kata disebutkan, dia kata bid'ah yang jahat, bid'ah yang teruk dan kebodohan yang nyata, yang mana ia mengundang mafasid ataupun kecelakaan ataupun kemusnahan, kemudaratan yang banyak. Okey, sabaqa bayanuhu fi kitab tilawatil Quran. Okey, telah disebut, dia kata, di dalam kitab yang berkaitan dengan tilawatul Quran yang sebelum datang kepada bab-bab ini. Ini di antara perkara yang disebut oleh Imam An-Nawawi tentang zikir dalam salat tarawih. Okey, dia tak sebut apa-apa perkara lain. Tak semestinya tak betul, tetapi nak ceritanya Imam Nawawi dia sebut tentang zikir dalam salat tarawih,
Dia tak sebut apa-apa kecuali ini di dalam kitab Al-Azkar. Jadi kalaulah ada zikir khusus tentang salat tarawih, jangan sentuh dekat sini tentang subuhun qudus dalam salat witir, sebab itu dah disebut dalam salat witir. Kita bercakap tentang salat tarawih yang 8 ataupun 10 rakaat itu, maka Imam Nawawi tidak menyentuh apa-apa zikir secara khusus, tetapi hanya menyentuh tentang perkara-perkara ini sahaja dan memberi beberapa peringatan sahaja. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana view ataupun pendapat ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi tentang zikir-zikir dalam salat tarawih, maka ini sajalah yang kita tengok di dalam kitab Al-Azkar ini, dalam kitab Al-Azkar ini. Saya tengok soalan, kalau ada apa-apa soalan, setakat ni tak ada. Okey. Jadi kita boleh faham tentang salat tarawih, zikir-zikir dalam salat tarawih ini saja yang Imam Nawawi bawakan di dalam kitab Al-Azkar. Okey. Maka kita boleh pergi terus kepada muka surat yang seterusnya tentang yang diminta oleh Spark untuk saya sentuh hari ini, insya-Allah. Okey, kita tengok. Dia kata bab azkarus siyam pada muka surat apa? Muka surat 353. Muka surat 353. Yang ni baru kita masuk kepada zikir puasa, okey? Babu ma yaqulu idza ra'al hilal wa ma yaqulu idza ra'al qamar. Okey? Puan Marhani, maksudnya kita tak boleh baca surah Al-An'am sekaligus ke Ustaz. Okey, dia ada dua keadaan. Kalau dia baca surah Al-An'am sekaligus tanpa dia menganggap bahawa dia baca itu disebabkan dia percaya bahawa surah Al-An'am itu diturunkan sekaligus, dan dia baca, Imam Nawawi sebut tadi, baca surah Al-An'am sekaligus dalam rakaat yang terakhir pada malam yang ke-7 bulan Ramadan. Okey, dengan sangkaan bahawa surah itu diturunkan secara keseluruhan. Nampak tak ada 4 benda yang Imam Nawawi sebut. Maka kalaulah benda ini dibuat dengan dalam konteks ini, maka itulah yang Imam Nawawi kata bid'ah yang jahat, bid'ah yang teruk. Kebodohan yang nyata itu disebabkan itu. Bukan saya kata, tapi Imam Nawawi. Semua orang boleh nampak dalam teks Al-Azkar itu. Masing-masing boleh tengok juga dalam terjemahan kitab Al-Hidayah, cetakan Al-Hidayah. Betul Jadi kalau ada, itu satu perkara. Maknanya kalau ikut 4 syarat yang Imam Nawawi beritahu ni, itulah bid'ah. Tak boleh. Tapi kalau dia baca surah Al-An'am pada rakaat terakhir, ataupun mana-mana rakaat dalam solat tarawih, pada selain ataupun bila-bila tidak dikhususkan tentang malam yang ke-7, dengan tanpa ada anggapan bahawa ianya diturunkan sekaligus, maka itu tidak ada masalah, insya-Allah. Boleh faham tak? Nah, semua jemaah harap faham. Jangan kita kena clear benda ni betul-betul supaya tidak ada salah faham ataupun tidak ada misquotation. Maksudnya apa yang saya sebut itu di salah anggap dan salah faham, mislead oleh kita ataupun siapa-siapalah. Maka yang dikatakan bid'ah yang tak betul, bid'ah yang teruk dan kejahilan, kebodohan yang nyata tadi itu adalah disebabkan 4 benda ni. Membaca keseluruhan surah Al-An'am pada rakaat terakhir pada malam yang ke-7 bulan Ramadan, dengan anggapan, yang keempat, dengan anggapan. Sebab dengan anggapan ni, sebab ia berkaitan dengan kita punya akidah, kita punya kepercayaan, kita punya persepsi tentang sesuatu. Jadi ini penting untuk kita sebagai orang Islam beramal. Bila kita beramal dengan hadis ini, sebab apa? Kita beramal, satu, kita berdoa dapat pahala. Satu lagi, kita dapat pahala dengan sebab kita mutaba'atus sunnah, dengan mengikut sunnah. Sebab apa? Sebab kita tahu itulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka kita dapat pahala, insya-Allah, dengan keadaan itu. Boleh faham pemahaman ni? Dan jemaah lain juga sebenarnya mungkin nak tahu juga. Terima kasih sebab bertanya. Okey. Dan kita pergi kepada yang tadi
bab pada menyatakan apa yang disebut ataupun didoa ataupun zikir bila melihat hilal, iaitu anak bulan, ataupun dan apa yang disebut bila melihat bulan, bila melihat bulan. Okey. Rawaina fi musnad ad-Darimi wa kitab at-Tirmidzi an Talhah bin Ubaidillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamah. Kalau bacaannya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Okey. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Ad-Darimi dan kitab Sunan At-Tirmidzi daripada Talhah bin Ubaidillah, sesungguhnya Nabi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia melihat hilal, bila dia melihat anak bulan, dia akan berkata, maksudnya dia akan berdoa sebab ada Allahumma, maknanya dia akan berdoa. Dengan doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ahillahu alaina bil imani wal yumni wal iman. Wassalamat, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbullah wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya Tuhanku, ahillahu alaina. Engkau jadikan bulan itu anak bulan, sebab bulan tu bulan yang sama sebenarnya, bulan yang sama, cumanya ahillahu alaina maksudnya engkau masukkan ataupun engkau jadikan bulan itu sebagai hilal, alaina maksudnya engkau, sebab konteksnya adalah konteks peredaran zaman, konteks peralihan daripada satu bulan ke satu bulan yang lain. Dalam erti kata yang lain, kita punya umur pun bertambah, kita punya ajal pun makin hampir, kita punya dosa pun perlu dimohon ampun, kita punya kebaikan juga perlu dimohon untuk kita melakukan kebaikan dalam hari-hari dan bulan-bulan yang mendatang. Itu konteksnya. Kenapa Nabi berdoa? Nabi berdoa bukan hanya sekadar selain daripada menunjukkan itu adalah ayah min ayatillah, tanda kekuasaan, tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Selain daripada itu adalah dalam konteks menginsafi kehidupan itu sendiri yang umur bertambah, makin hampir dengan kematian dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhanku, ahillana alaina, ke atas kami, dengan apa? Dia terjemah kat sini, dia kata bil yum, berupa rasa aman, rasa aman. Okey, wal iman, dan juga keimanan, wassalamah, dan juga keselamatan, dan juga Islam, dan juga berada di atas agama Islam itu sendiri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Imam Al-Maududi dalam kitab Mabadi'ul Islam dia kata al-Islam al-inqiyad wal imtithal li awamiril amiri bila i'tirad, ataupun lebih kurang macam tu. Maknanya Islam itu adalah imtithal, mengikut, ataupun inqiyad ataupun patuh terhadap suruhan yang maha menyuruh tanpa ada bangkangan, tanpa ada berdolak dalih. Itu Islam, penyerahan. Maknanya Nabi doa dengan beralihnya masuknya bulan, anak bulan ke ni, menggambarkan bulan yang dah lepas itu berlepas, yang bulan nak datang ini datang, dan Nabi doa dengan doa ini. Selepas itu apa Nabi kata? Seolah-olah dia berdialog dengan bulan. Bukan bercakap dengan bulan dalam erti kata bulan kena balas balik, tak, tapi berdialog dan mengatakan sesuatu itu untuk mentasbitkan ataupun mengukuhkan lagi akidah tentang apa? Dia kata Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nabi kata. Nabi berdoa tadi, berdoa, dan yang bahagian yang kedua itu seolah-olah Nabi bercakap dengan bulan. Bukan kita disuruh bercakap dengan bulan, tapi nak menghadirkan rasa kita itu
Tuhanku dan Tuhanmu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, dikeluar ada yang Muhyiddin Masdudi kata hasan li ghairi, tapi tak apalah, maksudnya hadis ini diterima dalam kategori hasan lagi. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Ad-Da'awat, dikeluarkan juga oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, dikeluarkan juga oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Okey. Imam Ibn Hajar Asqalani juga sebut benda ni dalam kitab Nataijul Afkar. Jadi tak ada masalah dengan hadis ini, boleh digunakan, boleh dibaca, boleh diamalkan. Fihi rad, Rabbi wa Rabbukallah. Kalau tengok dekat sini ada sedikit huraian, dia kata Rabbi wa Rabbukallah itu dia kata fihi rad ala man kana yasjudu lil qamari min dunillahi min ahli jahiliyah. Dia kata kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, itu adalah sebagai refleks ataupun tindak balas kepada orang yang menyembah bulan, menyembah selain daripada Allah SWT dalam kalangan ahli masyarakat jahiliyah. Maka doa itu juga sebagai satu tindak balas, respon akidah kepada orang-orang yang menyembah bulan. Bulan itu sendiri pun mempunyai pencipta, Tuhan bulan itu pun Allah, Tuhan aku pun Allah, maka kita semua kena sembah Allah Azza wa Jalla. Itulah konteks doa itu, bukan hanya doa tetapi ia termasuk juga di dalam ibadah. Ya Puan Niksum, Ustaz, doa dalam hadis 537 sepatutnya kita baca setiap kali apabila masuk bulan baru. 357 doa yang kita baca ni lah kan. Doa yang kita baca ni, ya. Itulah sebenarnya nanti kita akan jumpa sebenarnya doa. Saya tak pasti ada ke tak dalam ni doa yang sebenarnya hari itu tersebar pada awal Ramadan. Sekejap. Tak ada dekat sini tapi mungkin saya boleh sentuh. Ingat tak? Okey. Soalan yang tadi itu, soalan oleh Puan Niksum tu saya jawab bahawa doa ini sebenarnya bukan khusus, kalau mengikut pendapat ulama, bukan khusus untuk bulan Ramadan sahaja. Bukan khusus untuk bulan Ramadan saja. Maka kalau tengok sini kata idza ra'al hilal, kana idza ra'al hilal. Dia tak kata hilal Ramadan. Bila Nabi nampak anak bulan sahaja, Nabi baca doa ini. Maka ianya terpakai untuk semua bulan. Bila nampak aja anak bulan boleh baca. Kalau ikut dari segi tafsiran dekat sini, dia kata bukan pada malam yang pertama sahaja anak bulan ini. Dia kata al-hilal, dia kata awwalu lailatin was-thaniyati was-thalithah. Pada malam pertama, kedua dan ketiga itu kelihatan anak bulan. Itu sebab anak bulan ni kalau kita tengok macam sabit itulah, dia dah bukan anak bulan yang besar tu. Yang besar tu dah tak dinamakan anak bulan sangat. Yang dinamakan anak bulan ni, hilal ini adalah apa? Adalah pada malam pertama, kedua, ketiga. Tapi selepas itu dah dinamakan qamar dah. Dah dinamakan bulan. Cuma tidak dinamakan al-badr, yang kita katakan bulan purnama, bulan penuh tu. Tidak dinamakan bulan penuh. Okey? Tapi dinamakan bulan tetapi tidak. Itu sebab dalam bahasa Arab dia ada al-hilal, dia ada al-qamar, dia ada al-badr. Al-badr ini bulan purnama tu lah. Kalau qamar dia mungkin boleh jadi penuh ataupun tidak penuh. Okey. Tapi kalau hilal, kalau mengikut pendapat ataupun tafsirannya adalah pada malam pertama, kedua dan ketiga sahaja bulan baru tu, maksudnya dia kecil sangat, nipis halus sahaja. Itu sebab dekat Malaysia ni dengan iklim khatul istiwa ni sukar kita nak dapat nampak hilal itulah. Okey. Jadi betul, boleh dibacakan setiap kali nampak anak bulan.
Nampak anak bulan. Tapi itulah kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tak nampak anak bulan, sebenarnya kita tak payah baca pun tak apa. Tapi kalau kita consider, kita menganggap, sebab dalam hadis ini Nabi baca bila dia nampak anak bulan. Kalau ada orang tanya, Ustaz kita tak nampak anak bulan, kita kena baca juga ke? Boleh untuk tidak baca sebab hadis ini menunjukkan bahawa kalau nampak anak bulan. Tapi kalau kita menggunakan konteks nampak itu adalah ru'yah, ru'yah ini mengikut pendapat ulama termasuk juga ru'yah al-falak. Maksudnya pandangan mengikut ilmu falak. Maknanya kalau kita kata ini adalah hari pertama bulan Rejab, hari kedua bulan Rejab, hari ketiga bulan Rejab, walaupun kita tak nampak dengan mata tapi kita nampak dengan perkiraan ilmu falak, maka untuk mengikut kita boleh untuk membacakan doa ini insya-Allah dalam konteks kita consider bahawa anak bulan itu berada di atas langit, cuma kita tak nampak sebab kita duduk dalam keadaan iklim yang tidak mengizinkan. Wallahu alam, kalau ikutnya tidak ada halangan untuk membaca sebab ru'yah itu mengikut pendapat ulama ada dua, sama ada tengok, kalau ikut zahir hadis ini tengoklah, kalau tak tengok tak nampak tak baca. Tapi kalau mengikut setengah pendapat ulama, ru'yah al-falak juga itu merupakan ru'yah juga, maka boleh dibaca. Maka ia yang pentingnya macam kita sebut tadi, ia tidak khusus kepada bulan Ramadan, maka boleh baca untuk setiap bulan secara umum. Okey. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Okey, sebelum ni saya nak sentuh tentang perkara yang berkaitan dengan kita pernah jumpa dah sebelum ni pada awal. Okey, yang dibaca dengan doa apa? Dengan doa yang disebarkan itulah, yang disebarkan, yang kita ada jumpa kan? Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau tengok dalam setengah fatwa dan selepas saya cuba cek dan setakat yang saya jumpa, dan di sana ada dah orang buat sedikit kajian dan analisa juga bahawa doa ini tidak sabit, tidak sahih. Kalau tengok dekat sini kata laisa lahu isnadun sahih, dia doa ini tidak mempunyai sanad yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi diriwayatkan banyak golongan salaf, ulama salaf berdoa dengan doa ini. Maka kalau tanya, Imam Az-Zahabi sendiri mengatakan benda ni diriwayatkan oleh maksudnya perawi narrators dalam rangkaian periwayatan hadis ini tidak kuat. Maka kita mengikut pendapat jumhur para ulama hadis mengatakan hadis ini tidak sabit ataupun hadis ini tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak disebut oleh para ulama salaf bahawa mereka berdoa dengan doa ini. Maka untuk meletakkan perkara ini secara tenang dan tidak bergaduh dan tidak ada polemik, para jamaah sekalian kena faham bahawa kalau siapa yang nak berdoa dengan doa itu, jangan sandarkan ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ulama hadis tak jumpa jalur periwayatan yang sahih tentang hadis yang berkaitan dengan doa itu. Tapi kalau nak baca boleh, tapi ingat bahawa ianya kita tak boleh beriktikad dan menyandarkan perkara itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Okey. Yang hadis yang saya baca tadi lah, yang doa yang tersebar, yang mengatakan bahawa Allahumma sallimni min Ramadan
wa sallim ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Diriwayatkan dalam At-Tabrani dan sebagainya. Imam Az-Zahabi di antara ulama besar hadis dia kata tafarrada bihi khalaf. Okey. Gharib, dia kata hadis ini ganjil, dia kata. Dia sebut dalam Siyar A'lam Nubala, dia kata hadis ini ganjil, dia kata. Dan dia kata perawi yang datang kemudian meriwayatkan benda ni secara berseorangan. Jadi bila berseorangan ini membawa kepada gambaran ianya adalah dhaif, pelik, dan ada satu dua perawi, contohnya Abu Ja'far Ar-Razi wa huwa Isa bin Mahan, perawi yang diperkatakan tentang dhabt, maksudnya kebagusan dia dalam menghafaz. Maka itulah banyaklah kalau nak sebut tentang kenapa dia jadi dhaif, kenapa tak sabit kepada Nabi Muhammad SAW itu. Kalau ikut pendapat ilmu ulama hadis, Imam Zahabinya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalaninya dan lain-lain, banyaklah, panjanglah ceritanya. Yang pentingnya kita tahu hadis ini tidak kuat. Siapa yang nak baca doa ini jangan ada i'tiqad menyandarkan benda itu kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh baca kalau kita kata ni nanti takkanlah tak boleh, sedangkan riwayat daripada salaf ada. Okey, riwayat daripada salaf ada, ramai ulama yang membacakannya, boleh baca sebab maknanya pun tidak ada masalah. Maknanya baik, cumanya secara adab dan secara betulnya kita tidak boleh menyandarkan perkara itu dan doa itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya sebut tu sebab awal Ramadan itu banyak soalan ini datang, banyak perkara ini timbul dan banyak sebaran-sebaran berlaku di dalam internet dan sebagainya. Okey. Kita kembali kepada hadis yang seterusnya. Kalau tengok dekat skrin yang saya share tu, nah, Imam An-Nawawi dia kata apa? Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wa rawaina fi musnad ad-Darimi an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda wa rabbuna wa rabbukallah rabbuna wa rabbukallah. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat hilal, melihat anak bulan, dia akan kata Allahu akbar. Maknanya kat sini ada tambahan Allahu akbar dan ada beberapa tambahan lain lagi nanti kita tengok nanti. Allahu akbar Allah Maha Besar, ya Allah ya Tuhanku, engkau datangkan anak bulan itu ke atas kami dengan datangkanlah anak bulan itu ke atas kami, hadirkanlah ia dalam bentuk pertukaran bulan dan sebagainya itu ke atas kami dengan keamanan, dengan rasa aman dan tenang, dan juga keimanan, dan juga keselamatan, dan juga Islam, dan juga taufik, persetujuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita buat. Dengan apa? Dengan apa yang kamu suka ya Allah, dengan apa yang engkau redha ya Allah. Rabbuna wa rabbukallah. Tadi dalam lafaz tadi Rabbi menggunakan Tuhanku, tetapi Nabi kat sini dia kata Rabbuna. Pada ketika itu juga Ibn Umar ada dengan bersama-sama Nabi dan para sahabat lain juga mungkin ada bersama Nabi. Itu sebab Nabi kata Rabbuna. Nabi nak ajarkan kepada para sahabat, nak ajarkan juga sebagai refleksi kepada orang yang menyembah bulan selain daripada Allah. Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Hadis ini hadis hasan, okey, dikeluarkan Imam Ad-Darimi, Ibn Hibban, At-Tabrani. Walaupun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata sanad ini dhaif dalam Futuhat, tetapi Muhyiddin Mastu mungkin berdasarkan beberapa lagi sokongan hadis yang lain datang dalam bentuk yang sama dan mempunyai sanad yang mungkin agak kuat, mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Maka boleh digunakan juga doa ini dengan tambahan Allahu Akbar, dengan tambahan Allahu Akbar.
Kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sunani Abi Daud fi kitabil adab. Kitabil adab an Qatadata annahu balaghahu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala hilalu khairin wa rushd amantu billahi alladhi khalaqaka ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud di dalam kitab Adab an Qatadah, daripada Qatadah annahu balaghahu. Okey. Orang-orang yang belajar hadis kalau sampai kepada perkataan seperti ini, ia sudah membawa satu gambaran ataupun satu bau mengatakan riwayat ini tidak kuat. Annahu balaghahu, daripada Qatadah, sesungguhnya dia telah sampai kepada Qatadah. Balaghahu ini juga termasuk dalam dia panggil siratu tad'if, sirah yang melambangkan lemahnya sesuatu cerita itu, sesuatu riwayat itu. Okey, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bila dia melihat hilal, dia akan baca doa ini, hilal yang baik, hilal yang memberi petunjuk, petunjuk jalan lah, sebab orang menggunakan bulan juga untuk melihat arah dan sebagainya. Aku beriman dengan Allah yang menjadikan engkau, wahai bulan, wahai anak bulan, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. Maksudnya dia baca hilalu khair wa rushd amantu billahi alladhi khalaqak. Hilalu khair wa rushd amantu billahi alladhi khalaqak. Hilalu khair wa rushd amantu billahi alladhi khalaq. Amantu billahi alladhi khalaqak. Yang menjadikan kamu, khalaqaka, 3 kali. Kemudian dia baca alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang menjadikan, yang membuatkan bulan ini telah pergi dan telah mendatangkan dengan bulan yang lain. Bulan maksudnya bukan bulan yang bulat itu, tetapi bulan dengan kiraan 29 hingga ataupun 30 hari itu. Okey. Kalau tengok kat sini dia kata wa fi riwayati an Qatadah, dalam riwayat daripada Qatadah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia melihat hilal, sarafa wajhahu anhu. Nabi, kalau mengikut riwayat Qatadah, Nabi ni bila dia melihat anak bulan, dia akan memalingkan wajah dia daripada anak bulan itu, daripada melihat anak bulan itu. Okey. Hakadha rawahuma Abu Daud mursalain. Maksudnya begitulah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksudnya riwayat yang pertama tadi, lepas tu riwayat Qatadah yang kedua ini, dia kata riwayat yang pertama daripada siapa? Daripada Qatadah juga, tapi balaghahu, apa yang sampai kepada Qatadah. Riwayat yang kedua daripada Qatadah juga annan Nabi, maksudnya seolah-olah macam direct, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bila dia melihat anak bulan, dia memalingkan muka dia. Ini dua riwayat, dia kata ini dua riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dia kata mursalain. Apa maksud mursalain? Mursalain ini adalah maknanya dua hadis mursal secara mursal. Ini term di dalam ilmu hadis jugalah, yang hadis mursal ini juga termasuk di dalam hadis-hadis yang dhaif. Dia kata kedua-dua ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara mursal, wa fi ba'dhi nusakh Abi Daud, dalam beberapa nuskhah Abi Daud, Abu Daud kata laisa fi hadzal bab 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di dalam bab ini, dalam bab yang seperti ini tentang bacaan hilalu khair wa rushd, tidak ada di dalam bab ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithun musnadun sahih. Maknanya bacaan ini tidak datang daripada Nabi secara sahih. Maka bacaan doa hilalu khair wa rushd amantu billah alladhi khalaqak ataupun alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahri kadza wa jaa bisyahri kadza sebenarnya adalah dhaif. Kita tak perlu mengamalkannya
insya-Allah ini adalah sekadar untuk ilmu kita, adalah sekadar untuk ilmu kita. Kalau tengok dekat sini siapa yang angkat tangan ni? Intan. Intan ada angkat tangan, ada nak tanya soalan ke? Ada nak tanya soalan ke? Oh, okey, Puan Niksum, harap-harap kita boleh habis bab ini pada kuliah ini. Wallahu alam. Saya nampak macam susah nak habis, saya minta maaf. Saya minta maaf sebab mungkin mukadimah saya yang panjang tadi, tapi saya rasa ianya perlu untuk mengurangkan lagi polemik yang kita ada. Semoga kita menjadi umat-umat Islam yang sentiasa bersatu dan berpegang kepada hadis yang sahih, insya-Allah. Farawaina fi kitab Ibn Sunni. Hadis yang seterusnya kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tanganku. Fa idza okey. Tadi hadis tadi tak ada orang tanya kan? Sebab saya tak tahu kenapa tak ada orang tanya. Tahu kenapa tanya tentang apa? Tanya kenapa kalau dalam walaupun riwayat itu dhaif, tetapi ada perbahasan ulama tentang kenapa Nabi memalingkan pandangan dia. Kan? Sedangkan anak bulan ni kalau kita tengok, ya Allah subhanallah, kita baca doa lah kan. Itu adalah tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tapi ada satu riwayat ini mengatakan dia dhaif, tapi dia mengatakan bahawa Nabi memalingkan muka. Isu memalingkan muka ini mungkin maknanya tidaklah salah, walaupun riwayat itu dhaif, maknanya tidaklah salah berdasarkan ada satu riwayat yang mengatakan bahawa Imam Al-Manawi dia kata kenapa Nabi bila tengok hilal memalingkan, walaupun hadis itu dhaif, tetapi kalaulah makna itu betul, kenapa? Imam Manawi dia kata hadhran min syarrihi liqaulihi li Aisyah radhiyallahu anha fi hadis Tirmizi. Hadis ini betul. Hadis dalam Sunan Tirmizi ini sahih, yang Nabi dia pernah kata dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ista'izi billahi min syarrihi fa innahu al-ghasiqi idza waqab. Okey. Bila tengok anak bulan ni gelap. Masa anak bulan ada ni dia gelap, dia tidak macam bulan. Harinya cerah, dia tidak macam bulan purnama, malamnya cerah. Tapi malam yang anak bulan kecil ni malamnya gelap. Jadi Nabi sebut dekat Aisyah, dia kata dalam hadis dalam Sunan At-Tirmizi, dia kata mintalah perlindungan, ista'izi billahi min syarrihi fa innahu al-ghasiqu idza waqab. Mintalah perlindungan wahai Aisyah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatannya. Kejahatan apa? Kejahatannya itu fa innahul ghasiq, kejahatan sesungguhnya gelap. Kejahatan gelap bila kegelapan itu datang. Gelap itu memang ada kejahatan dia, tapi kejahatan dia tak datang kalau dia tak gelap. Macam itulah cerita dia. Okey. Maksudnya kejahatan dan malam, kegelapan itu bila dia datang memang kita takut, mintalah perlindungan daripadanya. Dalam surah Al-Falaq Nabi Allah kata apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi malam yang ada anak bulan tu dia gelap lah. Jadi Nabi ni suruh Aisyah minta perlindungan dengan Allah SWT daripada kegelapan itu bila dia gelap. Sebab bila gelap ni macam-macam kejahatan boleh datang. Itulah di antara benda yang kalau ada yang tanyalah, kalau tak ada yang tanya saya cerita siap-siap supaya kalau timbul soalan itu dah terjawab. Walaupun riwayat itu tidak betul, tetapi riwayat yang Nabi suruh Aisyah minta perlindungan itu adalah sahih di dalam Sunan At-Tirmizi. Okey. So inilah hadis yang kita baca ni. Kita nak baca ni, itulah hadisnya yang menyokong. Dia kata kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi ambil pegang tanganku fa idzal qamar hina tala faqala.
bila bulan maksudnya bulan yang masih dalam keadaan gelap lah, bulan yang tidak penuh, gelap lagi malam tu. Mungkin malam yang keempat, kelima, keenam mungkin bulan masih lagi tidak besar, cahayanya mungkin masih malap. Nabi kata dekat Aisyah, dia kata ta'awadhi billahi min syarri hadzal ghasiq idza waqab. Mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan kegelapan ini bila dia masuk, bila dia datang. Kegelapan bila dia datang, bila dia makin menjadi gelap, makin menjadi gelap. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Ad-Da'awat dan juga Imam Ibn Sunni di dalam Amal Yaum wa Laylah. Okey. Lepas tu saya tengok kat sini ada tak ta'abudi. Okey. So ini adalah huraian selain daripada apa yang terdapat di dalam kitab kita lah. Okey, lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya ini. Hadis ini selalu juga kita jumpa, bukan pada bulan Ramadan, tetapi bila datang bulan Rejab lagi kita dah jumpa dah hadis yang dikatakan hadis ataupun kita kata doa yang sentiasa disuruh kita baca. Nanti kita tengok apakah kategori ataupun klasifikasi hadis ini. Kami meriwayatkan rawaina fi hilyatil awliya bi isnadin fihi dha'if an Ziyad an-Numairi daripada Anas an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa rawaina aidan fi kitab Ibn Sunni bi ziyadah. Okey. Kami meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Awliya dengan sanad yang padanya kedaifan, kelemahan daripada Ziyad an-Numairi daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk je bulan Rejab dia akan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah keberkatan kepada kami pada Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan kami juga meriwayatkannya di dalam kitab Ibn Sunni dengan sedikit tambahan. Okey. Hadis ini yang biasa kita jumpa pada awal Rejab, bulan Sya'ban pun diulang lagi dan bulan Ramadan pun ada yang baca lagi. Doa ini kategorinya adalah dhaif yang sangat-sangat. Doa ini kategorinya adalah dhaif yang sangat-sangat. Okey. Maka di sana bila datang je kategori ini, maka ramailah yang tanya, Ustaz, tak boleh ke baca doa itu? Okey, tak boleh ke baca doa itu? Dalam doa itu tidak ada masalah, maknanya betul. Maka ulama-ulama menjawab bahawa doa itu tidak ada masalah nak baca. Yang masalahnya adalah kalau kita baca doa itu dalam keadaan kita menyandarkannya, mengisbahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa marilah kita sama-sama baca doa ini, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita baca doa ini. Maka marilah kita baca doa ini. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau macam itu keadaan dia tak boleh. Kalau macam itu keadaan dia tidak boleh. Sebab martabat hadis ini bukan dhaif sahaja tetapi dhaif yang sangat-sangat. Okey, doa yang sangat-sangat. Maka menyandarkan doa ini kepada Nabi itu satu perkara yang kita kata tak betul. Kalau ikut setengahnya kita kata jenayah lah. Maksudnya menyandarkan benda yang tidak benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalannya, boleh ke baca? Boleh. Nak baca boleh dengan syarat apa? Dengan syaratnya tidak menyandarkan, tidak menisbahkan doa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ya? So jadi kita tengok dekat sini okey. So meaning zikir tadi semuanya dhaif. Zikir yang mana Ada yang dhaif, ada yang tak dhaif, Intan. Puan Intan, ada yang dhaif, ada yang tidak dhaif. Kalau kita tengok tadi, kalau kita tengok balik tadi yang boleh, yang tak boleh, yang dhaif itu apa dia? Yang dhaif itu adalah yang hilalu khair wa rusd.
amantu billahi alladhi khalaqa, itu dhaif. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Lepas tu hadis yang sebelum tu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang tu boleh, tidak ada masalah sebab hadisnya hasan. Yang tu boleh. Yang tak bolehnya, yang dhaifnya adalah hilalu khair wa rusd. Lepas tu yang dhaif yang sangat-sangatnya adalah apa? Yang riwayat yang kata tentang Nabi membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu adalah hadis yang dhaif yang sangat-sangat, lemah yang sangat-sangat. Tapi siapa yang nak baca, bolehlah baca, tetapi jangan sesekali menyandarkannya ataupun mengatakan itu adalah doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Wallahu alam. Boleh faham Jangan ada kesilapan lagi lah. Dan kalau kita nak tegur orang yang baca, kena tegur elok-elok lah. Jangan terus tegur kata, tidak kamu tak boleh baca, haram baca doa ini. Tak, ajarkan elok-elok. Educate masyarakat kita. Bagi masyarakat kita faham bahawa doa itu kalau mengikut riwayatnya tidak datang daripada Nabi secara sah. Dan klasifikasinya yang diberikan oleh para ulama tentang hadis itu adalah dhaif yang sangat-sangat, iaitu lemah yang sangat-sangat. Tapi kalau nak baca boleh tak? Bolehlah baca, tetapi jangan sandarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nohanita, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan tentang sebutan Ramadan Karim dan Ramadan Al-Mubarak. Adakah sebutan Karim itu merujuk kepada salah satu nama? Itu sebab Ramadan Karim ini saya dah pernah baca dah tentang sedikit artikel tentang ini. Kalau Ramadan Al-Mubarak tidak ada masalah lah sebab Ramadan yang diberkati. Siapa yang memberkati? Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkati. Ramadan Karim ini kalau mengikutnya tidak dinasihatkanlah oleh para ulama untuk kita sebut Ramadan Karim. Sebutlah Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya Nabi tidak sampai kepada kita pun sebenarnya perkara-perkara itu secara sah tentang kecuali apa yang kita baca tadi lah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamat wal islam rabbi wa rabbukallah. Okey. Asatizah pun ramai yang baca, iyalah asatizah sebab kita bukan maksum, maka kalau kita dah faham kita kena kita perlu laksanakanlah. Kita perlu laksana. Tapi bukan Ramadan Al-Karim. Itulah bukan Al-Karim, memang tidak bolehlah Al-Karim tu. Tidak boleh Al-Karim itu, tetapi kalau kita elakkan pun tak apa, tidak ada masalah. Sebut Ramadan Al-Mubarak saja, sebut Ramadan Al-Mubarak saja. Kita keluar daripada khilaf, itu lebih baiklah. Sebab ulama kata al-khuruj minal khilafi aula. Keluar daripada khilaf itu adalah aula, lebih utama. Jadi kalau ada polemik tentang Ramadan Karim itu banyak sangat, keluar, tak payah sebut Ramadan Karim, sebut je Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak, Ramadan, bulan Ramadan yang diberkati, di dalamnya banyak kebaikan dan promosi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa beribadah dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya Puan Zainun, saya boleh teruskan lagi ke sebab takut juga ni? Boleh teruskan Ustaz. Memang tak ada lepas ni. Terus tak boleh. ada orang lain Okey, tak ada orang lain. Tak ada. InsyaAllah. Bagi saya 1 minit, 2 minit saya nak check teruslah, takut tertinggal. Okey, boleh, silakan Ustaz. Boleh. Ramadan. Saya baca dah hari tu. Tapi bila ditanya itu saya nak kena check balik. Bagaimana sebutan itu boleh disebutkan. Qaul. Okey. Ramadan Karim, kalau tengok dalam Islamic Web ni, dia kata mal hukmu min maqulati Ramadan Karim. Dia kata apa hukum kita katakan Ramadan Karim. Saya kena share ke? Tak perlu saya perlu share ke screen? Tak apa, kalau nak dia punya URL saya boleh bagi nanti. Tapi saya baca je apa yang dijawab. Dia kata fa'ibaratu Ramadan Karim minal ibarat allati yuktharu tadawuluha bainan nas fi syahri Ramadan wa hiya jumlatun khabariyah. Ibarat frasa Ramadan Karim itu
banyak berlegar-legar pada bulan Ramadan di kalangan orang, di kalangan manusia. Diharapkan yang menyebut itu adalah menyebut dalam keadaan dia berdoa. Okey, dia berdoa bi ayyakuna Ramadan syahrun karam wa barakah. Okey. Dia kata tidak ada wahada fil asla mani'a minhu wala mahdzur fihi. Okey, dari satu segi dia tidaklah ada masalah dari segi kita nak sebut. Tapi dia kata apa? Dia kata idza kana qailaha mu'taqidan mashru'iyyataha fi zaman tapi kalau orang tu mengatakan bahawa ia adalah perlu disebut, maka ia tidak betul lah. Kalau ianya dikatakan perlu disebut pada bulan Ramadan, tidak boleh lah. Okey, kejap. Saya nak tengok satu lagi sebab dia yang tu ia tidak nampak sangat macam menjawab Ramadan. Okey. Kalau tengok dekat dalam satu lagi Islam online punya website, bila ditanya tentang qaul Ramadan Karim, dia kata kalimatu Ramadan Karim ghairu sahihah, dia kata. Ramadan Karim dikata tidak betul. Ibarat itu tidak betul. Innama yuqal Ramadanun mubarak wa ma asbaha dhalika. Dia kata kalau nak sebut, dia kata sebutlah Ramadan mubarak. Sebab Ramadan Karim tidak betul. Ibarat yang satu frasa yang tidak sesuai, tidak betul. Dia kata li'anna Ramadan laisa huwa alladhi yu'ti hatta yakuna kariman. Dia kata sebab Ramadan itu sendiri, bulan Ramadan itu dia sebenarnya dia tidak memberikan kemuliaan. Dia tu sendiri, bulan Ramadan itu sendiri, dia tu sendiri tidak memberikan kemuliaan. Yang memberikan kemuliaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak betul kalau kita katakan Ramadanun Karim. Sebab bulan Ramadan itu dia tidak memberikan kemuliaan. Faham tak? Maksudnya memang dalam bulan Ramadan itu ada kemuliaan. Dalam bulan Ramadan itu ada keberkatan, tetapi bukan bulan Ramadan itu sendiri yang memberikan. Yang memberikan kemuliaan dan keberkatan dan kelebihan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu sebab dia kata ini berkaitan dengan grammar jugalah. Itu sebab dia kata kalau nak sebut, dia kata sebutlah Ramadan Mubarak, jangan sebut Ramadan Karim, sebab ibarah itu ataupun frasa itu, phrase itu tidak sesuai dan tidak betul. Okey, saya harap saya dapat menjawab lah. Saya tak nakkan panjangkan sangat benda tu sebab kalau kita dah dapat dah sedikit dia punya gist dia, maka kita dah boleh faham insya-Allah. Betul Ustaz, bila kita okey. Aspayati, mohon Ustaz memberi penjelasan. Saya baru terbaca dalam kitab intim muka surat 331 hadis 544, maksudnya hilal bulan sabit tanda masuk bulan yang baru yang dimasukkan di sini, bukan di sini masuk bulan Ramadan. Kalau di intim itu menyebut tentang hilal itu membawa makna masuk bulan Ramadan, wallahu alam, tetapi saya dah baca banyak keterangan bahawa hadis itu sebenarnya tidak dikhususkan kepada bulan Ramadan. Tidak ada ulama yang mengatakan ianya khusus kepada bulan Ramadan. Puan Aspayati Ahmad, saya tak pasti sebenarnya bagaimana yang disebut hilal itu adalah hadis 544. Hadis 544. Oh, kejap. Hadis 544 dekat kitab Cetakan Hidayah kita tak sama dengan kitab intim. Saya tak pasti apakah rujukan hadis. Boleh ke bagi tahu hadis apa? Assalamualaikum Ustaz, ni hadis 544 tu, kena saya baca yang dia kata kami riwayatkan di dalam Musnad Al-Darimi dan kitab Al-Tirmizi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, baginda mengucapkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam. Yang itulah yang sampai habis. Hadis yang mula-mula tadilah, hadis yang mula-mula kita baca tadi. Okey, lepas tu itulah dah, lepas tu dia ada nota kaki maksud hilal tu. Dia kata adalah bulan sabit tanda masuk bulan baru. So dia mention yang dimasukkan di sini adalah masuk bulan Ramadan. Tadi Ustaz kata semua bulan boleh kan? Betul. Okey, dia ada bagi tahu tak dekat mana dia ambil quotation yang dimaksudkan itu adalah masuk bulan Ramadan. Dia ada indicate ataupun menunjukkan, memberi references tak?
Dekat tu dia ada tulis situ dekat hilal tu dia ada tulis nota kaki 167. So kita tengok dalam situ lah. Tu saya baca di bawah sekali tu. Itulah maksudnya. Okey, itu adalah nota kaki, tapi saya tanya ada tak dia bagi tahu dekat mana dia ambil maksudnya di sini adalah maksud bulan Ramadan. Yang tu saya nak tahu. Dia tak bagi tahu kan? Tak. Itu antara benda yang bila kita belajar kan, bila kita belajar dia hanya letak nota kaki, dia kata dimaksudkan di sini adalah masuk bulan Ramadan. Tetapi di manakah dia ambil benda tu? Ulama mana yang bagi tahu kata itu adalah maknanya masuk bulan Ramadan? Sebab kalau kita tengok kat sini, saya tengok dalam kitab Lawami' ni pun dia tak bagi tahu pun, dia kata masuk bulan Ramadan. Cuma hadis ini diletakkan di awal itu, zikir-zikir puasa itu secara umum. Maksudnya sebab saya dah baca dah benda ni dekat tulisan-tulisan lain juga, memang tak ada ulama mengkhususkan benda ni kepada bulan Ramadan. Makanya hadis ini boleh diaplikasikan dalam setiap kali masuk bulan yang baru. Sebab dalam hadis itu kalau kita tengok konteksnya, dia kata idza ra'al hilal, dia tak kata hilal Ramadan. Dia tak ada pengkhususan tentang bulan Ramadan. Wallahu alam. Boleh So saya nak kena pastikan juga kalau dalam cetakan intim tu, kalau dia letak kat situ rujukan kepada kitab mana-mana lain pula, yang tu mungkin kita boleh rujuk. Tapi kalau dia tak tunjukkan mana-mana rujukan, kita tak boleh nak consider benda tu sebagai itulah jawapan yang sebenarnya. Melainkan kita kembali kepada tengok konteks hadis yang asal itu, dia tak bagi tahu pun dia kata bulan apa-apa. Dalam cetakan ini pun dia kata bila melihat hilal sahaja. Okey? Boleh puan InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita baca doa sebelum iftar? Allahumma ja'alna min utaqaika fi syahri Ramadan. Yang ni pun kita nak kena tengok balik. Allahumma ja'al. Kejap saya tengok Allahumma ja'alna sebab kadang-kadang benda ni datang, saya tak jumpa perbahasan yang mempunyai dalil yang kuat tentang bacaan doa itu. Wallahu alam. Saya tak jumpa. Nanti kalau saya jumpa, saya mungkin akan bagi tahu dekat Opah ataupun dekat moderator untuk di-blastkan dalam grup balik lah. Setakat yang saya cari ni saya tak jumpa insyaAllah. Okey. Kita teruskan lagi kepada Puan moderator, Puan Zainun, boleh berhentikan saya kalau perlu kalau perlu, ataupun kalau saya dah letih saya berhenti sendiri. InsyaAllah. Ustaz, bergantung pada Ustaz. Saya terpelanja. Okey. Teruskan Ustaz. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, babul azkar al-mustahabbah fi saum. Dia kata bab pada menyatakan zikir-zikir yang disunatkan untuk kita baca ataupun kita buat masa kita berpuasa. Yustahabbu ayujma'. Dia kata disunatkan untuk kita, ini dia sebut tentang niat lah, disebutkan tentang niat. Dia kata disunatkan untuk kita menghimpunkan di antara niat puasa itu, menghimpunkan niat puasa itu di dalam hati dan juga lidah. Ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari segi disunatkan itu, mengikut setengah pendapat ulama lain, adalah untuk menjagalah supaya hati kita ni bila tidak dibantu dengan lidah, takut dia jadi kelain. Tapi hati itu bila kita dah tetap, tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Tapi dia kata disunatkan lah. Dia disukai untuk dibuat, dihimpunkan niat puasa itu di antara hati dan lidah. Seperti mana kita dah sebut dalam ibadat-ibadat yang lain jugalah, dia kata. Lepas tu Imam Nawawi kata fa in yaqtasara 'alal qalb kafahu. Kalau hanya berniat dengan hati saja dah cukup dah. Tapi dia kata kalau hanya berniat, maksudnya hanya menyebut niat tu, contohnya kita kata nawaitu shauma qadim tapi dalam hati tak ada. Kalau cukup dengan lidah sahaja, kalau dengan lidah sahaja dia menyebut, dia tidak
Tidak sah niat itu. Tidak sah niat itu tanpa khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau seorang itu hanya menyebut dengan lidah saja, dalam hati tak ada, maka niatnya tidak sah. Wasunnatu idza syatamahu ghairuhu aw tasafaha alaihi fi hal, dan secara sunnahnya, mengikut sunnah nabinya, kalau ada orang kutuk dia, ada orang mengutuk dan mengeji dia, mengumpat dia, memperbodohkan dia, dalam keadaan dia berpuasa, maka hendaklah dia mengatakan inni saim marrataini au akthar. Dia kena sebut sesungguhnya aku puasa secara sebanyak 2 kali ataupun lebih. Ada orang tanya, Ustaz dia kata, boleh ke kita sebut aku berpuasa, tidakkah ia membuatkan kita jadi takabur ataupun kita menceritakan kepada orang lain yang kita ni puasa? Pertama, dalam bulan puasa memang konteksnya semua orang puasa. Tak cerita pun orang tahu dan orang anggap kita berpuasa. Maka kebarangkalian nak jadi takabur dengan sebab tu kuranglah, kan? Dalam bulan puasa, kalau kita puasa Isnin Khamis, kita sebut aku puasa, yang tu mungkin orang kata kita mungkin akan membawa kepada takabur. Tapi kalau dalam bulan puasa, bulan Ramadan, tak ada orang kutuk kita pun, kita pergi cerita kat orang, aku puasa, orang lain pun puasa juga. Jadi tak ada isu takabur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, inni saim ini maksudnya aku puasa, aku ni setengah puasa. Maksudnya kat sini, kita tak semestinya kita kata ke orang, kita ni orang Melayu kan? Kita kan orang Melayu. Kalau orang yang kata kat kita tu, orang yang tak faham bahasa Arab, tiba-tiba kita kata kat dia, inni saim, tak sampai maksud. Sebab yang disuruh dekat dalam hadis ni, Nabi nak suruh kita bagi tahu dekat orang yang kutuk kita tu, aku ni tengah puasa, sebenarnya puasa aku ini yang menghalang aku daripada aku nak lawan balik, nak kata balik dekat hang, nak kata balik dekat awak, kan? Nak kutuk balik ke apa ke, sebab aku sedang berpuasa. Jadi aku sedang berpuasa ini, Allah tak bagi aku cakap apa-apa yang tak bagus. Allah tak bagi aku bertengkar. Maka bila kita kata aku sedang berpuasa itu, kita nak bagi tahu kepada orang yang mengata kita tu supaya dia berhentilah kata tak payah kata adalah sebab aku tak akan kata balik. Kan? Macam itulah. Bukanlah nak membawa makna lepas daripada puasa kita boleh bagi dia kau-kau punya, kita boleh kutuk dia, kita boleh balas balik. Tak. Nak balas balik dengan kejahatan ni bukan satu benda yang disuruh oleh Islam, tetapi lebih-lebih lagi dalam bulan puasa, dalam keadaan kita puasa, kita lagilah kita kena jaga, kita kena pelihara lidah kita. Itulah makna dia. Okey. Jadi bukan membawa makna kita kena sebut inni saim itu. Tetapi kalau orang Arab yang kutuk kita katalah inni saim. Tapi kalau orang Melayu kutuk kita, kalau kita kata ini saim, dia tak tahu pun kita nak bagi tahu yang bahawa kita sedang berpuasa, tak sampai maksud lah. Tak sampai maksud. Maknanya kita kena sebut dalam bahasa Melayu lah. Sesungguhnya aku puasa. Ataupun kita kata kalau kita bahasa Kedah ke apa ke, ni nak habaq ni aku ni puasa. Boleh, tak ada masalah. Tu pun dah ikut sunnah dah sebenarnya. Sebab nak sampai makna dia. Kalau kita orang Negeri Sembilan, then puasa. Boleh, tak ada masalah. Atau kita kata aku ni puasa, saya ni sedang berpuasa. Wahai kawanku, saya sedang berpuasa. Tak ada masalah. Janji makna dia sampai nak bagi tahu kepada orang yang mengata kita tu, kita sedang berpuasa, bahawa puasa aku ini menghalang aku daripada aku membalas balik atau mengatakan perkara-perkara yang keji. Okay, ada soalan Ustaz, macam mana ada yang mengatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan, banyak kelebihan. Salah. Apa makna kat sini Memang bulan Ramadan itu ada kelebihan dia, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, itu betul. Bulan Ramadan itu ada kelebihan dia, betul. Dia tak salah. Ramadan itu memang antara bulan yang terbaik yang Allah pilih. Berkait selain daripada bulan-bulan yang lain. Memang Allah bagi keberkatan-keberkatan yang dengan izin Allah bagi keberkatan dalam bulan Ramadan ni, betul. Tidak ada masalah. Salah lahir tu apa?
Rasini Ibrahim? Saya tak faham, saya takut saya silap jawab. Memang hari Jumaat penghulu segala hari, ada kelebihan untuk hari Jumaat. Disuruh untuk kita banyak berselawat. Ada hadis-hadis lain menceritakan tentang kelebihan hari Jumaat berbanding dengan hari yang lain. Dan bulan Ramadan itu juga adalah bulan yang dilebihkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pasti apa Sayyid Syuhur, Ramadan Sayyid Syuhur. Sekejap. Sayyid Syuhur Syahrul Ramadan. Okey, hadis yang mengatakan bahawa penghulu segala hari itu adalah bulan Ramadan itu adalah dhaif. Okey, perkataan Ramadan itu adalah bulan penghulu bulan itu adalah dhaif, tetapi dia tidak menafikan inna ahramus syuhur syahrukum. Kejap saya nak cek. Okey. Hadis, okey, dengar betul-betul kena clear betul-betul. Hari Jumaat penghulu hari betul, tidak ada masalah. Tapi hadis yang mengatakan bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan itu, riwayat itu tidak kuat, tetapi tidak menafikan bahawa bulan Ramadan itu mempunyai keberkatan-keberkatan dan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Boleh faham Okey. Saya nak perhabis hadis yang pertama dalam, saya minta maaf Puan Niksom sebab tak boleh nak habis ni kan. Okey. Saya masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ni. Dia kata rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata as-siyamu junnatun fa idza sama ahadukum fala yarfathu wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'im marratain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad juga mengeluarkan dalam Musnad Ahmad dia, dan Imam Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab As-Saum. Dia kata apa? Kami meriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah junnah. Junnah ini adalah perisai. Okey, tengok dalam bahasa Arab dia ada tiga perkataan. Pertama junnah, kedua jinnah, ketiga jannah. Jannah syurga, jinnah jin, junnatun perisai. Okey, boleh faham Perisai ini maknanya perisai secara maknawi lah, bukan perisai yang kita nampak tu. Perisai secara maknawi. Fa idza sama, apabila seseorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia bercakap benda yang pelik-pelik, benda yang tidak betul, benda yang jahat, benda yang kotor, benda yang lucah, benda yang kasar, benda yang tidak bagus. Okey, wala yajhal, dan janganlah dia menjadi jahil. Janganlah dia itu menjadi orang seperti orang yang tidak berhikmah, buat perkara-perkara yang tidak betul, buat perkara-perkara yang tidak bagus. Yang tadi perkataan, yang ini perbuatan. Wala yajhal berkaitan dengan perbuatan. Wa inimru'un qatalahu, kalaulah ada seseorang individu memerangi dia, berlawan dengan dia, memerangi dia, cari bergaduh dengan dia, au syatamahu, ataupun mengutuk dia, mengeji dia, falyaqul, maka katakanlah. Nabi suruh kata, bukan suruh simpan dalam hati. Jangan kata, aku ni puasa. Kan ada orang dia kata, tak apalah, aku ni puasa, sehingga orang yang kata kat dia tu tak dengar apa dia kata dia tu tengah puasa. Okey? Inni sa'im. Nabi kata falyaqul, maka katakanlah aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berapa kali? 2 kali. 2 kali ini sebenarnya, 2 kali ini bukan hukumnya 2 kali, tetapi 2 kali ini ulama kata biasanya kalau orang ditegur dengan 2 kali ni dah faham dah. Kalau tak faham juga tu pelik lah. Kalau tak faham juga tu pelik. Itu sebab tadi dalam muqaddimah, kalau kita tengok kat sini dalam muqaddimah Imam Nawawi tadi dia kata marratain au akthar, 2 kali ataupun lebih. Kenapa lebih? 2 kali itu biasanya dah cukup dah, orang dah faham dah. Kalau aku dah bagi tahu aku puasa ni, janganlah kutuk aku dah.
kan. Tapi Imam Nawawi dia kata kat atas tu, dia kata 2 kali ataupun lebih. Maksudnya beberapa kalilah sehingga kita memberitahu kepada yang mencaci dan mencela kita tu supaya janganlah mencela dah. Yang nak bagi tahunya maksudnya 2 kali ataupun lebih tu sehingga dia faham. Sehingga dia faham, maka janganlah mengutuk dan mengeji dah sebab aku sedang berpuasa. Okey, saya rasa ada soalan tak tentang tu? Makanya dekat sini kita ni janganlah duk simpan dalam hati saja untuk kita kata kita tu berpuasa, sebab Nabi suruh sebut falyakul. Maka Nabi kata katakanlah, jangan jerit, bukan suruh jerit kuat-kuat, bukan suruh cakap kuat-kuat, iklan banyak-banyak kuat-kuat dengan speaker ke apa ke, tak. Nak bagi tahu kepada orang yang cakap tu saja. Kalau ada orang kata hang ni bodoh lah, dia kata hang ni teruk lah perangai, kita kata pelan-pelan dekat dia, aku ni puasa. Cakap kat dia gitu, pelan-pelan. Tak payah orang lain pun tahu. Kan kalau dekat situ ada 4-5 orang yang kata kat kita tu je kita kena bagi tahu kat dia, kita kena cakap dekat dia, aku sedang berpuasa. Ataupun dengan bahasa yang apa-apa sehingga orang yang mengata kita tu faham. Kalau orang yang kutuk kita dan keji kita, marah kita tu orang putih, orang Inggeris, nak kata apa? Cakap dalam bahasa Inggeris lah, I'm fasting. Kan bagi tahu kat dia aku ni puasa. Boleh faham Boleh faham? Maksudnya apa sahaja bahasa yang boleh menyampaikan maksud kepada pengkeji dan pencela yang mengumpat itu, supaya dia faham, gunakanlah apa-apa bahasa supaya dia tahu bahawa kita sedang berpuasa. Kalau kita kata, kalau tak faham juga boleh tanya dia, awak tak puasa ke? Boleh tak Ustaz? Yang ni dia jadi macam sindiran pula. Kan? Yang pertama tadi ikutlah apa yang Nabi kata. Kalau tanya saya jawab janganlah kata macam tu, nampak menyindir dia, takut kita tergolong dalam golongan orang-orang yang menggunakan bahasa yang tidak disenangi oleh orang lain dalam bulan puasa. Cukuplah ikut apa yang Nabi bagi tahu tadi. Cakap dekat dia aku sedang berpuasa. Kalau dah 2-3 kali dia duk kutuk juga, bagi tahulah kat dia pula. Macam saya kata tadi, konteksnya adalah sebenarnya aku ni sedang berpuasa, aku diminta untuk sabar. Islam mengajar aku dalam keadaan aku berpuasa, aku kena jaga kata-kata aku kena jaga perbuatan aku. Jadi janganlah kutuk lagi, berhentilah daripada mengumpat dan mengeji. Macam tu je lah. Macam tu je saya bagi tahu. Tak payahlah tanya dia, awak tak puasa ke? Kalau dia kata dia tak puasa, kita nak kata apa? Kan? Kalau kita tanya dia pula, awak tak puasa ke? Kalau dia kata saya memang tak puasa, lepas tu dia makan lagi burger, McD lah apa semua minum depan kita, apa kita nak kata pula kat dia? Tak jadi cerita jugalah. Kan? Jadi maksudnya kita ikut je apa yang Nabi suruh kita buat. InsyaAllah di situ ada rahmah, di situ ada keberkatannya. Kalau orang tu masih juga mengutuk kita sampai sudah pun, kita dah dapat dah apa yang kita nak buat, iaitu ikut apa yang Nabi suruh kita buat. Maka kita dah dapat dah pahala insya-Allah, walaupun orang tu masih juga tetap kutuk dan mengeji kita. Saya minta izin untuk saya berhenti sekarang ya. Insya-Allah saya rasa saya dah agak penat juga kot rasanya, sebab sejam tu saya dah makin tua ni. Dulu 2 jam tu bumbang-bumbang dalam kelas okey je. Sekarang ni rasa macam lepas sejam, nak sampai sejam tu dia dah mula nak batuk sikit kan. Allahu Akbar. Moga Allah bagi kesihatan dekat saya dan semua jemaah-jemaah semua. Untuk bagi kekuatan kita beramal ibadat dalam bulan puasa. InsyaAllah saya minta maaf juga. Kering tegak ni. Saya minta maaf juga saya tak dapat habiskan hadis-hadis di dalam bab ini. InsyaAllah saya mohon maaf dan saya minta kita dapat sambung dalam sesi yang berikutnya untuk kita habiskan hadis-hadis dalam bulan Ramadan ini sebelum kita sambung balik kepada bab-bab yang kita berhenti sebelum ni lah insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Azhar atas perkongsian ilmu yang cukup jelas buat kita semua. Semoga dapatlah kita manfaatkan perkongsian ini dalam ibadah puasa kita dalam Ramadan ini. Dan Ustaz, kita teruskanlah tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah, doa dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asri bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.